Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua hadirin yang menonton. Saya Azlia Liza Alias, Guru Besar SK Kompleks Seberang Takir, Kuala Nerus, Terengganu. Umur saya 44 tahun, insya-Allah pada tahun ini. Merupakan seorang anak kelahiran Terengganu. Saya mengajar bahasa Inggeris dan pendidikan seni visual. Karier saya sebagai seorang guru mempunyai pengalaman mengajar selama 23 tahun, berpengalaman sebagai pengurus pendidikan selama 9 tahun, pengalaman sebagai guru besar pula adalah selama 6 tahun. Tahap pendidikan saya memegang ijazah sarjana muda pendidikan untuk pengajian Inggeris dan antara pengiktirafan yang saya pernah terima alhamdulillah iaitu Anugerah Ikon Guru Digital Peringkat Daerah 2022, Anugerah Kepimpinan Anjakan Muafakat Nekat JPNT 2022, Google Certified Educators Level 1 GCE, Microsoft Innovative Educator Expert MIEE dan Microsoft Certified Educators. Itulah sedikit sebanyak perkongsian berkaitan dengan diri saya sendiri. Seterusnya sukalah untuk saya berkongsi dengan tuan-puan sekalian tentang maklumat asas sekolah kami. Nama panjang ataupun nama penuh sekolah kami ialah Sekolah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir yang letaknya di Jalan Hulu Takir, Seberang Takir, Kuala Nerus, Terengganu. Okay, kami sangat mempunyai ramai peminat ataupun followers di Facebook iaitu Stars Terengganu dan sekolah kami berada dalam DON Seberang Takir, Kuala Nerus. Jarak daripada sekolah ke JPNT adalah 8 km, begitu juga dengan jarak ke PPD Kuala Nerus sendiri. Sekolah ini mula beroperasi pada tahun 2022 dan dikenali dengan nama timbangan STARS kerana nama SK Kompleks Seberang Takir kalau nak sebut cepat-cepat tu agak sukar. Jadi nama timbangan kami ataupun nama manja sangat dikenali di sini dengan STARS yang membawa maksud strive towards remarkable and achievable success. InsyaAllah. So stands for STARS, STARS. Okay, dan kalau tuan-puan lihat di bawah slide saya tu ada Stars the Best, itulah lambang kemegahan seluruh warga pendidikan di sekolah ini. Pada kami memilih Stars sebagai salah satu slogan di sekolah adalah untuk memaparkan bintang-bintang yang akan lahir dari sekolah ini satu masa nanti. Mereka lah yang akan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Stars the Best digunakan sebagai slogan sekolah sejak tahun 2016 lagi. Tuan-puan, setelah saya membawa tuan-puan untuk menjelajah dan mendekati sedikit tentang sekolah kami dan di sini kami sediakan sedikit teaser untuk tuan-puan terokai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir, Terengganu. Program transformasi pendidikan digital bagi proses pengajaran dan pembelajaran murid telah berlaku di sekolah ini sejak tahun 2016. Pada tahun 2021, sekolah kami diiktiraf sebagai Microsoft Showcase School yang pertama di negeri ini. Mari kita sama-sama saksikan perjalanan untuk mencapai pengiktirafan ini. I love PowerPoint very much because it helps me a lot in preparing my school project. Dan saya nak mengucapkan tahniah dan syabas kepada STARS kerana pada tahun 2022
berjaya memperolehi anugerah Microsoft Showcase School. Jadi saya rasa kita tangan sikit. Bukan mudah sebab perjalanan staf saya rasa banyak dugaan-dugaannya. Sebabnya kita melalui 3 guru besar yang berbeza. Tapi alhamdulillah setiap guru besar menyambut baik inisiatif guru besar sebelumnya. Jadi itu dapat kita teruskan. Okey, tuan-puan, tadi kita telah pun melihat bagaimana ataupun overview Microsoft Showcase School berlangsung di sekolah kami. Berikut saya kongsikan sedikit gambar persekitaran sekolah yang menjadi kebanggaan kami semua, bermula dari pintu pagar sehinggalah kepada membawa kepada mural semarak pendidikan digital di sekolah kami. Seterusnya, sukalah saya menyediakan sedikit gambaran. Okay, sekolah kami terletak di kawasan pinggir pantai. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghantar. 20% daripada murid di sekolah kami merupakan murid dari keluarga T20 dan manakala 80% lagi murid adalah daripada keluarga B40. 20% murid mempunyai capaian internet di rumah dan hanya 8% murid mempunyai peranti Windows 11 di rumah masing-masing. Seterusnya, staf saya mempunyai bilangan guru seramai 65 orang, 19 lelaki, 46 perempuan dan dibantu oleh 11 orang staf iaitu hanya seorang lelaki dan 10 lagi perempuan. Enrolment murid sekolah kami berserta dengan bilangan kelas. Secara keseluruhannya saya mempunyai anak-anak yang comel, baik, cerdik, yang baik lagi cerdik, anak-anak ABC seramai 873 orang. Kami ada 3 kelas, murid untuk MVPK, murid berkeperluan pendidikan khas sebanyak 8 kelas dan selebihnya merupakan kelas di arus perdana. Tuan-puan, ini merupakan pelan strategik pendidikan digital yang mana kami telah merangka dari tahun 2022 sehingga 2025 selari dengan PPPM, Pelan Pendidikan Malaysia. Okey, di mana pada tahun 2023 49.2% guru di sekolah kami telah diiktiraf di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa dan begitu juga peningkatan berlaku pada murid iaitu 63.3% yang menyertai program peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Maka pada tahun ini 2024 kami mensasarkan KPI ataupun Key Performance Indicators yang lebih lagi dan by the end of 2025 kami sangat berharap 100% guru kami akan diiktiraf di peringkat kebangsaan juga di peringkat antarabangsa. Yang seterusnya untuk murid kami mensasarkan 97.7% murid yang akan terlibat dengan program di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Seterusnya mendapat tempat-tempat gold, silver or bronze. Saya tidak keseorangan di sekolah ini dalam membantu menguruskan organisasi yang sangat besar ini. Saya dibantu oleh 4 orang guru penolong kanan
kerana di sekolah kami, kami ada seorang lagi penolong kanan, iaitu penolong kanan untuk kelas PPKI. Yang 3 lagi penolong kanan tu seperti mana sekolah lain juga dibekalkan untuk perjawatan ini. Okey, saya terus saja berkongsi tentang pendidikan digital. Bagaimana pendidikan digital ini sebenarnya berlaku di sekolah kami. Sejak tahun 2016, Tuan Haji Suhaimi Said, mantan guru besar yang berada di STAS ini, telah pun membuat satu jalinan strategik bersama dengan Microsoft Malaysia. Namun pada masa pentadbiran beliau di sini, Microsoft Showcase School belum ada lagi. Award tu belum ada. Jadi Tuan Haji Suhaimi tidak sempat untuk membuat nominasi lah untuk program tersebut. Walau bagaimanapun tahun 2021 Tuan Muhammad Fadli Siddiq telah merangka untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program MIEE dan mencalonkan STAS sebagai Microsoft Showcase School. Seterusnya dalam tahun yang sama beliau telah naik pangkat ke PPD Kuala Nerus dan diganti pula dengan Puan Syamsidah Hamzah untuk meneruskan program MIE di sekolah ini. Tidak lama kemudian saya disampaikan surat pertukaran untuk menjawat jawatan guru besar di sini menggantikan Puan Syamsidah untuk terus meningkatkan peratus guru MIEE, MCE dan Microsoft Showcase School untuk 3 tahun berturut-turut dan melakar pelbagai impak kepada murid. Jadi dalam tahun 2021 tu ada 3 orang guru besar sebagaimana yang dikatakan dalam video yang saya telah kongsikan tadi. Okey. Seterusnya untuk makluman semua juga, STAS merupakan sekolah di bawah program TS25 kohort 3 dan pada tahun 2024 ini merupakan tahun ke-7 kami mengikuti program TS25 dan sudah pun masuk kepada tahun ke-3 memasuki fasa kelestarian. Okey tuan-puan, bagaimana isu pendidikan digital ini kita mengorak langkah dengan cepat. Ini adalah kerana untuk menangani satu isu strategik yang telah dikenal pasti pada tahun 2021 iaitu di sekolah kita sebagai sebuah sekolah TS25 kami perlu mengikuti beberapa modul. Jadi apabila sampai kepada tugasan untuk modul 7 iaitu Digital Tools and Resources. Jadi dalam masa ini guru besar pada Tuan Muhammad Fadli tadi telah menggunakan data-data yang ada iaitu merujuk kepada TOV, data TOV pada tahun 2020 yang menunjukkan bahawa guru-guru masih belum mencapai tahap yang cemerlang bagi aspek 4.1.1, 4.3.1, 4.4.1 dan 4.4.2 standard 4 pengajaran dan pembelajaran. Okey, saya rasa standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua SKPNG 2 pada tahun 2020 itu merupakan satu terminologi ataupun satu instrumen untuk guru besar menilai sejauh mana keberkesanan guru-guru mengajar di dalam kelas. Jadi instrumen ini digunakan untuk mengawal kualiti pendidikan dan mutu pembelajaran murid. Sekadar perkongsian sekiranya ada dalam kalangan tuan-puan yang menonton di sini, bukan guru, jadi sekurang-kurangnya tuan-puan faham apa yang saya cuba sampaikan. Berdasarkan isu tersebut, maka dirangka dan satu program yang dinamakan sebagai Digitalization for All or Digi for All through Microsoft Showcase School Program. Kerana menurut Richard Segal pada 1992, dalam menangani isu di sebuah organisasi, ketua ataupun pemimpin sekolah perlulah mencari satu cara untuk berjaya meneruskan usaha berkolaborasi dalam menentukan tujuan penting pengajaran dan pembelajaran. Tujuannya ialah ke arah pembudayaan seluruh komuniti sekolah untuk menjadi lebih bertenaga, lebih berfokus dan mengalami satu transformasi. Okay, jadi Digi4All merupakan satu inovasi dalam usaha untuk meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran ataupun dalam kalangan guru kami selalu menggunakan singkatan sebagai PDP. Dan pada masa tidak lama selepas menyertai pendidikan digital ini, kita telah pun dikejutkan dengan satu arahan Perintah Kawalan Keselamatan di mana semua murid perlu mengikuti PDPR. Saya rasa itulah kenangan dan
saat yang agak genting buat semua guru, dan kita semua kalau guru memang takkan lupa momen-momen ini. Okey, jadi fasa pembelajaran oleh guru di STARS telah berlangsung pada 2021 sehinggalah sekarang, yang mana kami semua perlu mengikuti Microsoft ataupun mengikuti modul-modul yang disediakan secara pembelajaran kendiri mengikut masa dan ruang masa kita sendiri. Kami perlu menjadi Microsoft Innovative Educator terlebih dahulu, kemudian menyambung lagi extend sikit lah, okay, untuk Microsoft Innovative Educator Expert. Sekiranya ada rezeki dan ditawarkan, boleh mengambil untuk menduduki ujian Microsoft Certified Educators. Apabila kita ada kriteria-kriteria ini ataupun telah mencapai satu standard, ada dia ada kriteria. Apabila kriteria ini dipenuhi, maka sekolah kita boleh kita sebagai guru besar untuk mencalonkan sekolah kita untuk dianugerahkan sebagai Microsoft Showcase School. Okey, untuk makluman semua, the Microsoft Innovative Educator ataupun singkatannya adalah MIE. Ini merupakan salah satu program yang which is recognized as global educator visionaries who are using technologies to pave the way for their peers and better learning and student outcomes. Jadi di peringkat sekarang apabila kami sudah memasuki tahun ketiga ialah untuk meneruskan lagi fasa-fasa pembelajaran untuk guru-guru yang baru bertukar masuk ke sekolah kami, guru-guru yang belum lagi melepasi, contohnya guru sudah ada MIE tapi belum lagi ada MIE. Jadi sekarang kami masih lagi belajar dan terus belajar kerana teknologi ini berkembang dengan sangat pesat dan aplikasi-aplikasi yang ada terutamanya dalam Microsoft, aplikasi Microsoft ni dia sangat berkembang dan selalu ada pembaharuan. Jadi kami sentiasa belajar walaupun sudah mendapat pengiktirafan sebagai Microsoft Showcase School. Okey, antara aplikasi yang kami budayakan di sekolah sejak 2021 adalah seperti yang tuan-puan dapat lihat pada skrin. Okey, banyaknya adalah berkaitan dengan penggunaan Microsoft lah, aplikasi-aplikasi yang ada dalam Microsoft. Namun kami juga tidak menolak untuk menggunakan aplikasi yang ada di dalam D5 Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaburkan satu jumlah yang sangat besar di dalam D5 Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pendidikan digital anak-anak. Jadi kami memang juga meraihkannya, jadi kami juga menggunakan aplikasi-aplikasi daripada Google. Okay, seterusnya media sosial yang kami budayakan adalah seperti yang tertera. Kalau yang link tu sebenarnya boleh untuk melihat evidence yang ada di sana. Okey, pengiktirafan yang kami terima pada tahun 2021 untuk kategori MIE adalah 100%. Pada Julai 2022 juga 100% dan pada Jun 2023 juga kami kekal dengan 100% guru mendapat pengiktirafan MIE. Manakala untuk pengiktirafan MIE pula pada Ogos 2021 seramai 17%, Ogos 2022 20.3%, pada Ogos 2023 73.8%. Manakala untuk MCE pada tahun 2021 tiada seorang pun dari kami mendapat MCE. Namun pada tahun 2022 kami ada 4.7% dan pada tahun lepas 9.5%. Semuanya itu ada peningkatan. Seterusnya untuk Microsoft Showcase School, kami dapat pada tahun 2021 itu merupakan tahun pertama. Untuk September 2022 pada tahun untuk kali kedua kami dapat, dan untuk November 2023 merupakan tahun ketiga kami mendapat pengiktirafan tersebut. Alhamdulillah, kalau tuan-puan masih ingat lagi, semua guru pun masa Perintah Kawalan Pergerakan itu menyebabkan kita semua berlumba-lumba untuk belajar. Jadi guru-guru di STARS menggunakan Microsoft 365 secara maksimum untuk sebagai media dan juga aplikasi untuk kelas PDPR kami. Sungguh pun PDPR telah berlalu, namun guru-guru di sini masih lagi mengamalkan pembelajaran online mereka. Jadi tuan-puan, saya kongsikan seterusnya proses-proses untuk menjadi MIEE. Jadi yang pertamanya tuan-puan perlu mendaftar di Microsoft Learn, mengikuti modul pembelajaran atas talian secara individu, yang mana kita boleh ada masa kita sendiri
di mana saja kita boleh belajar. Dia tak ada tense sangat. Kita bila masuk free je, kita belajar. Kita boleh pilih modul yang mana sesuai dengan kita, yang mana sangat applicable untuk kita dan subjek kita. Okey, seterusnya kita perlu melangkah selangkah lagi untuk menjadi MIEE. Yang ini perlu menyediakan satu lesson plan dengan mengintegrasikan 21st Century Learning Design. Mudah je tuan-puan, dengar je macam susah tapi insya-Allah dengan bantuan semua kita boleh buat. Okay, membuat perkongsian di peringkat global menggunakan aplikasi Microsoft Suite. Jadi lesson kita tadi tu kita buat kita berkongsi dengan dunia luar. Okay, di peringkat global kita akan kongsikan Microsoft Suite kita, bagaimana kelas kita berlangsung menggunakan pengintegrasian 21st Century Learning Design ataupun 21st CLD. Seterusnya bila sudah mencapai ada satu kriteria, bila kita sudah guru-guru kita sudah ada MIEE, jadi guru besar ataupun school leader bolehlah membuat nominasi sekolah kita untuk diiktiraf sebagai Microsoft Showcase School. Jadi ramai juga yang bertanya kenapa perlu kepada pendidikan digital. Okey. Perlu sebab dia adalah kita kan mendidik anak-anak murid kita ke arah revolusi industri 5.0. Di luar sana teknologi digunakan dengan sangat pesat. Jadi kita ingin menyediakan murid kita yang selari dengan zaman mereka, sehasrat dengan falsafah pendidikan negara. Jadi apabila STAS telah melalui fasa-fasa perubahan ataupun transformasi dan mengintegrasikan pendidikan digital di dalam PDP kita, kita melihat banyak impak sebenarnya yang berlaku baik dari segi kurikulum, hak ehwal murid, co-kurikulum, murid berkeperluan, pendidikan khas, prasekolah dan juga impaknya kepada komuniti. Okey, saya terus saja berkongsi tentang impak kurikulum kita di mana aspek-aspek yang tadinya menjadi isu strategik pada peringkat awal, aspek-aspek yang telah saya nyatakan tadi mengalami fasa-fasa peningkatan. Jadi pada tahun 2023, 70.7% guru-guru telah pun mencapai tahap yang sepatutnya di tahap 4 lah, di skor cemerlang. Okey, dan kalau tuan-puan boleh lihat di situ ada graf. Okey, peningkatan kita tengok bar yang warna kuning tu tuan-puan. Yang pada tahun 2022 itu kami tak dapat nak berkongsi kerana pada tahun tersebut sistem SKPMG2 mengalami sistem sedang diselenggara pada tahun 2022. Jadi kami tak ada data di situ. Okey, jadi mudah ceritanya memang sangat meningkatlah dari segi kualiti pendidikan guru, terutama di aspek 4. Okey, seterusnya impak di kurikulum pula, kita dapat melihat bahawa berlakunya budaya kerja berkualiti tinggi dan profesionalisme yang berterusan dalam kalangan guru di mana kita mampu untuk membina budaya kerja berteraskan konsep mencabar kebolehan ataupun we do challenge ourselves. Macam guru-guru dia do challenge themselves sebab kita tahu bila nak berubah menggunakan digital ni bukan satu perkara yang mudah. Lagipun di sini saya mempunyai ramai guru yang ada dalam kalangannya berusia sama dengan ibu bapa saya, dan yang muda sikit daripada saya tu tidaklah ramai sangat. Ramainya yang sudah berusia daripada saya dan membuat transformasi ni bukan satu perkara yang mudah untuk mereka. Okay, yang kedua, membudayakan amalan tadbir urus secara digital mudah dan cepat di mana saja kita berada, data boleh diakses dengan mudah. Okay, menyuburkan engagement dalam kalangan guru, terutama sekali untuk guru dan murid di mana saja mereka berada, terutama sekali pada musim cuti sekolah. Okay, kalau kita tengok, kalau dulu kita sentiasa buat kerja terancang, cuti terancang. Kami pun buat cuti terancang tapi kami buat secara atas talian. Okay, seterusnya ketahanan jiwa dan fizikal dalam mencipta pedagogi digital agar murid seronok belajar dan meningkatkan kebolehan pasaran mereka di masa hadapan. Jadi guru-guru sentiasa belajar dan cuba membuat aplikasi yang menarik agar kelas mereka tidak jadi bosan. Mereka guru-guru juga seronok mengajar dan murid-murid apatah lagi. Murid-murid zaman sekarang kan dia orang sangat exposed to IT and
kita pula yang terpaksa catch up dengan dunia mereka. Okay, kalau pada zaman saya dulu komputer ni orang yang kaya-kaya je ada. Orang yang tak berapa golongan pertengahan dan miskin ni memang langsung tak merasa lah. Terutama kalau merasa pun bila pergi ke sekolah. Kalau di rumah memang langsung tak ada. Okey, tuan-puan, impak dalam hal ewan murid juga peningkatan yang sangat tinggi berlaku untuk kehadiran murid kami. Ini data yang kami ambil daripada APDM, IDMI. Okey, seterusnya kami juga mengalami impak dalam hak ewan murid di mana berlakunya peningkatan tahsiah murid. Murid mempunyai tahap keyakinan untuk berbahasa Inggeris, meningkatkan tahap dan peluang untuk mengembangkan kreativiti mereka dalam penciptaan terutamanya. Murid dapat mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi melalui strategi pengajaran dan pembelajaran iaitu menggunakan 21st Century Learning Design. Meningkatkan kesedaran murid untuk menggunakan media digital secara berhemah. Murid diberi peluang untuk membuat eksplorasi pendidikan secara kendiri dan kolaboratif secara atas talian, terutama sekali apabila mereka menyiapkan projek kumpulan. Murid juga dapat berinteraksi dengan komuniti luar secara dalam talian. Impak dari segi kokurikulum pula, ramai murid kami sejak tahun 2023 berlaku lonjakan, saya boleh katakan sebagai lonjakan lah. Kalau kita banding dengan tahun 2022 yang menyertai jumlah yang murid yang menyertai di peringkat kebangsaan dan antarabangsa ada dalam kalangan mereka mampu mendapat tempat di peringkat antarabangsa. Seterusnya kami juga ada sebagaimana yang saya kongsikan pada awal tadi, kami ada murid berkeperluan pendidikan khas iaitu bermasalah pembelajaran seramai 82 orang. Dalam kalangan mereka tu ada yang mampu membuat Sway, Microsoft Sway dan mempersembahkannya dan berkongsi kepada rakan-rakan lain di Facebook. Okey, selain daripada itu, ini juga merupakan data murid MDPK di sekolah kami yang ada yang mendapat tempat, ada juga yang menyertai di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Okey, kami tidak lupa juga anak-anak kecil yang comel berada di prasekolah kami. Walaupun mereka di prasekolah ni dia tak ada restriction untuk mengadakan pendidikan digital, tapi kami sepakat untuk memberi pendedahan awal kepada mereka kerana makmal komputer sekolah kami ni berada dekat dengan prasekolah. Jadi mereka tu bila tengok setiap hari bila lah boleh masuk kat situ, bila lah macam kita kan bila tengok abang dengan kakak-kakak pergi main komputer, main komputer, main komputer. So dia pun kata terasa, dia kata kita tak boleh ke? Saya kata okey, tak apa, nanti cikgu cuba usahakan tengok macam mana . Okey, jadi kita telah hari itu pada 11 Jun tahun lepas telah berkongsi bagaimana murid-murid PPKI dan juga murid-murid prasekolah kami menggunakan ICT di dalam kelas mereka. Jadi untuk tahun lepas mereka menggunakan 3 aplikasi iaitu Live Worksheet, TikTok dan juga Microsoft Office 365. Berikut saya kongsikan perancangan aktiviti pendidikan digital pada masa yang akan datang. Kami ada 4 program besar. Kami bercadang untuk membuat bengkel pengenalan tentang Microsoft Minecraft Education, pertandingan Minecraft peringkat kebangsaan, program jalinan online kelas dengan kedutaan Korea. Seterusnya kami bercadang untuk membuat artificial intelligence in the classroom. Dan ini kami kena mulakan dengan sekolah kami dulu, kemudian baru kalau okey kami buat penambahbaikan dan boleh berkongsi dengan warga pendidikan yang lain. Okay, seterusnya ini adalah plan untuk kami mengorak langkah memperkukuhkan lagi apa yang telah ada dalam kalangan guru-guru kami menggunakan aplikasi Microsoft dan membuat bengkel-bengkel untuk membantu guru lain juga di sekitar dan guru-guru yang ingin transform themselves. Macam mana saya nak kata, kami sedia membantu sekiranya diperlukan. Slogan untuk pendidikan digital di sekolah kami ialah Digital Education is a serious business at SK Complex Seberang Taki. So sebagai penutup, selaku kepimpinan sekolah, pada pandangan saya, semangat kerja sepasukan saling membantu melengkapi antara satu sama lain, melengkapkan kelebihan dan kekurangan rakan-rakan yang lain, berkongsi hala tuju pendidikan digital secara tekal
menjadikan SK Kompleks Seberang Takis sebuah sekolah rendah yang berupaya mendokong penuh 6 teras utama bagi melahirkan murid fasih digital dan meningkatkan kebolehpasaran murid selari perkembangan revolusi industri 5.0 yang menjadi agenda pendidikan negara melalui Pelan Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi inilah wajah-wajah kesayangan yang ada, yang selalu bersama dengan saya, guru-guru yang bekerja tidak mengira masa di mana saja mereka berada, murid-murid yang ingin mempunyai perasaan yang sangat ingin tahu, tidak ketinggalan di sekolah kita. Tuan Puan boleh tengoklah wajah-wajah ceria mereka dan banyak lagi dapat kita kongsikan. Saya boleh view kepada Tuan Puan nanti Facebook sekolah kami. Okey, CJ pengiktirafan yang kami terima, kami yang paling latest sekali kami terima anugerah Sekolah Duta Peringkat Negeri Terengganu. Alhamdulillah. Okey, seterusnya antara saya kongsikan sedikit tips kepimpinan sekolah saya, Tuan Puan, saya minta maaf banyak. Yang akan saya kongsikan ini bukanlah satu yang sangat hebat berbanding dengan Tuan Puan yang sudah lama memegang jawatan sebagai guru besar ataupun kepimpinan pendidikan di semua peringkat. Saya hanya berkongsi sebagai seorang, orang kata, budak baru belajar ya Tuan Puan. Yang pertama inilah saya berkongsi bahawasanya kita sebagai pemimpin sekolah perlulah mempunyai satu pemikiran strategik, mencabar kebolehan diri kita dan membudayakan gaya kepimpinan transformasi. Kalau kita dulu tidak berubah, macam mana kita ingin influence others to change with us and to be with us. Okey, seterusnya kena pasti guru-guru yang mampu dalam kumpulan kecil, jadikan mereka satu kumpulan pioneer. Guru besar dan guru kanan mesti duduk dalam kumpulan pioneer tersebut. Kita jangan jadi macam like kalau kita bos, you buat ni, kita jangan you, we, gunakan macam we do it together. Okey, Tuan Puan tidak perlu untuk yakinkan guru tentang kerisauan mereka untuk berubah. Pada saya lah, saya just berkongsi ni pada pendapat saya. Sebab kalau kita bagi tahu cikgu jangan risau sebab dia memang sangat risau. Sebab untuk berubah ni bukan satu yang mudah. Tapi kita jadi mentor kepada guru-guru ni supaya kita dan mereka guru-guru bergerak seiring. Kita yang jadi ketua, kita jalan sama-sama dengan guru-guru. Kalau perlu pimpin tangan. Kalau perlu peluk. Okey. Setiap guru mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi guru besar, janganlah segan silu, turunkan sedikit, minta maaf banyak Tuan Puan. Guru-guru besar perlu turunkan sedikit ego masing-masing untuk belajar daripada guru-guru. Lagipun ular menyusuk akal tidak akan hilang biasanya. Berkongsi hala tuju sekolah, hala tuju pendidikan digital dan ada garis masa gerak kerja kita untuk sentiasa memberi, untuk sentiasa fit to the deadline yang diberikan oleh stakeholder. Seterusnya jangan lupa untuk memberi penghargaan untuk win dia hat. Di sini saya ingin membuat sedikit penghargaan buat rakan strategik, terutama sekali buat stakeholder KPM, JPNT, PPD, KN, Microsoft Malaysia, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Focal Person, Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIDKS Kebangsaan. Seterusnya semua penyumbang, Universiti Malaysia Terengganu, ILPKT dan rakan-rakan yang sangat menyokong kerja buat saya sebagai guru besar di sini. Sokongan, bimbingan, kepercayaan, kebersamaan dan sumbangan Tuan tidak mampu untuk saya membalasnya. Akhir kata, Tuan Puan boleh, you can follow us here. We have FB, Instagram, Twitter and also YouTube. Sekian daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Segala kekurangan dan kelemahan itu adalah kerana kedaifan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. The best.